Putiran pertama yang saya nak sebutkan adalah putiran 040400, program skim penstabilan harga minyak masak, kos. Saya rasa saya setiap kali ada peluang untuk menyebut berkenaan dengan topik ni, memang ini adalah topik yang pastinya saya akan sebutkan di Dewan Yang Mulia ni. Saya nampak ada satu pertambahan yang besar. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, peruntukan 500 juta dinaikkan kepada 845 juta pada kali ini. Cuma persoalan saya, adakah ia mencukupi? Saya rasa kemungkinan besar tidak. Bukan saya mempertikaikan pengiraan ataupun perhitungan daripada pihak kementerian, tetapi saya berlandaskan kepada bajet tambahan yang pernah dibawa oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin pada awal tahun ini. Saya masih ingat pada tahun lepas saja jumlah peruntukan untuk kos ni 2 bilion. Jadi saya nak tanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang akan menggulung nanti, apakah unjuran ini, adakah peruntukan 845 juta ini berdasarkan harga minyak sawit mentah berapa harga pasaran? Sebab dia berkaitan. Kalau harga minyak sawit pasaran dunia semakin meningkat, sudah pastinya subsidi akan meningkat. Dan isu kedua berkenaan dengan topik yang sama adalah berkenaan dengan apakah kota 60,000 tan metrik tu. Adakah ada ruang untuk kerajaan? Saya dah sebut banyak kali. Saya tahu Yang Berhormat Timbalan Menteri mungkin dah muak dah nak jawab soalan saya, tapi saya nak tanya juga, adakah peluang untuk kerajaan mempertimbangkan semula meningkatkannya sekurang-kurangnya kepada tahap 70,000 tan metrik setiap bulan, sebab keperluan pasaran domestik dan juga peniaga kecil-kecilan ada keperluan tersebut. Isu kedua berkenaan dengan putiran 040300, emolument pegawai pemantau harga PPH. Sama macam tahun sebelumnya, 41 juta. Saya nak tanya, berapa orang PPH yang terlibat dan bagaimana lantikan mereka? Saya difahamkan lantikan kontrak, cuma nak tahu berapa lama. Ya, adakah ia berlaku lantikan bersekali ataupun boleh tak dia tukar orang dan sebagainya? Sebab mana yang perform tu mungkin kita boleh serapkan menjadi kaki tangan tetap, ataupun yang tak perform tu macam mana kita nak tukar. Saya nak tanya mekanisme berkenaan ini. Putiran seterusnya 020400, penguatkuasaan. Saya nampak bilangan jawatan 363, 42 juta peruntukan. Putiran 010400, PPDN negeri ada 220 juta dengan bilangan jawatan 2,821. Dua ni penting yang berhormat pengurusi, sebab saya nampak bilangan jawatannya sama. Apabila kita seringkali mengatakan bahawa berlaku ketirisan dan sebagainya, kurang penguatkuasaan, dan kita perlu memperkasakan penguatkuasaan terhadap mereka yang mengambil kesempatan naikkan harga dan sebagainya. Kenapa tiada pertambahan pejawatan? Sebab saya rasa perkara ini penting untuk membolehkan kita menangani, memerangi ketirisan yang kita sebutkan seringkali. Jadi apakah pendekatan kita untuk perkara ini? Saya nak minta penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri nanti. Bagaimana kita nak memperkasakan penguatkuasaan kita. Dan juga sebab kementerian ini juga terlibat dengan jualan ramah yang sudah pastinya melibatkan pertambahan kaki tangan, manpower dalam memastikan jualan ramah dapat dilaksanakan dalam keadaan yang lebih baik, lebih berkesan dan boleh mencapai sasarannya. Boleh reach out kepada lebih ramai penduduk, khasnya golongan sasar yang kita harap mereka dapat beli barangan dengan harga yang lebih murah. Putiran 040900, inisiatif payung ramah. Peruntukannya melonjak daripada 43 juta kepada 200 juta. Saya ucapkan syabas dan tahniah. Satu inisiatif yang sangat baik, legasi daripada Allahyarham yang wajar kita teruskan. Sebab ianya untuk kebaikan rakyat Malaysia. Supaya dapat membeli barangan, keperluan dengan harga yang lebih murah. Cuma saya nak tanya, bagaimanakah status pasaraya kedai-kedai yang menyertai jualan ramah ketika ini? Yang Berhormat Pengerusi, saya mohon 2 minit tambahan sebab ada 2-3 tajuk lagi. Teruskan. Ya, terima kasih. Cuma macam mana sambutan daripada kedai dan pasaraya, terutama pasaraya besar ataupun rangkaian
pasaraya yang mempunyai banyak cawangan di seluruh negara terhadap inisiatif ini. Dan ada tak kerajaan memberikan apa-apa inisiatif? Inisiatif kepada kedai-kedai dan peniaga ini tidak semestinya kita bagi subsidi. Subsidi bukan untuk kedai. Tapi apakah ada kemudahan tertentu untuk mereka yang membolehkan kita menarik lebih banyak kedai terlibat dengan inisiatif ini supaya akhirnya yang untung tu bukan setakat kedai. Kedai tu kita kalau boleh kita nak melariskan juaran mereka, mereka mempunyai juaran yang lebih. Tetapi maka kita yang lebih mustahak adalah rakyat kita dapat membeli barangan keperluan dengan harga yang murah. Itu yang sepatutnya menjadi target kita. Jadi saya tanya, adakah inisiatif untuk kedai? Saya nak tanya, kalau tahun-tahun sebelumnya ada subsidi untuk tepung, tahun ini saya tak nampak. Hampir setiap tahun saya terlibat sejak saya berada di dalam Dewan ni 5 tahun dulu. Saya bahas tentang kementerian ni. Saya nampak ada satu putiran untuk subsidi untuk tepung. Tapi tahun ni tak nampak. Saya nak tanya. Ya, ataupun dia mungkin dimasukkan ke dalam mana-mana putiran yang saya tak pasti. Mohon Timbalan Menteri memberikan penjelasan perkara ini. Dan yang terakhir, putiran 040800. Kempen beli barangan Malaysia. 10 juta naik kepada 12 juta. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita patut menyokong usaha ini. Dan usaha ini adalah usaha yang berterusan daripada dulu lagi. Daripada dulu memang ini yang sepatutnya. Sebab inilah yang membolehkan kita menyokong semua industri tempatan kita. Inilah yang boleh kita lakukan agar aliran wang kita tidak keluar. Dan kurangkan kebergantungan kepada barangan yang diimport. Cuma saya nak tanya, apakah agensi-agensi kerajaan sendiri ada melaksanakan dasar ini? Sebab saya masih ingat 2 tahun dulu, ketika itu t-shirt yang diberikan kepada semua ahli parlimen, t-shirt keluarga Malaysia, buatan daripada negara asing. Jadi ada tak hari ini semua agensi kerajaan, bukan setakat di bawah KPDN, melaksanakan inisiatif, menunjukkan teladan yang baik untuk membeli barangan buatan Malaysia, tak kira barangan makanan ataupun apa jenis barangan yang boleh dikeluarkan, dihasilkan oleh rakyat Malaysia. Jadi Datuk Pengerusi, terima kasih atas masa tambahan yang diberikan. Itu saja perbahasan saya. Terima kasih.